Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, boleh dengar tak suara cikgu dengan jelas? Okey. Okey, buat masa ni kita 24 orang kehadiran. Okey, kelas hari ni sekejap je. Sekejap je tu tengoklah berapa minit. Setengah jam kot. Okey. Um, sekejap saja kelas kita pada hari ini. Okey, jadi sebenarnya untuk untuk hari ini, untuk hari ini sebenarnya cikgu nak tunjuk modul uh, bab yang ke-6, modul yang bab yang ke-6. Sebenarnya kita dah selesai keseluruhan keseluruhan bagi bab yang ke-6. Sekaligus kita dah settle lah fizik bagi tingkatan 4. Silibus bagi subjek fizik tingkatan 4. Dan seterusnya nanti selepas ni kita akan buat ulang kaji, latih tubi. Kemudian kita akan tumpukan kepada eksperimen. Eksperimen. Target cikgu 10 eksperimen. Kita baru buat satu eksperimen. Baru buat satu eksperimen. Dan report-report tu kena simpan. Nanti buka sekolah, cikgu nak. Report-report nanti. Okey, jadi hari ni sebenarnya fokus cikgu adalah untuk modul bab yang ke-6. Kira ni modul ulang kaji lah. Ulang kaji. Seimbas lalu kita tengok modul ni. Lepas tu cikgu ambil kehadiran. Cikgu ambil kehadiran. Selepas tu, lepas cikgu ambil kehadiran, boleh itulah kita selesai kelas. Untuk hari ini. Kita tengok modul yang modul bab 6. Yang mana modul ni adalah bab 6 iaitu cahaya dan optik. Ini page yang pertama ni tumpuan kepada apa yang kamu perlu fokus bagi setiap bab. Jadi kita ada 6 subtopik yang telah kita pelajari. Yang terakhir sekali pembentukan imej oleh cermin sfera. Yang ni cikgu tak buat kelas, cikgu hanya bagi video saja. Lagipun untuk subtopik yang ke-6 ni dia tak susah sangat. Cuma kita kena 2-3 kali kena baca, kena tengok video, insya-Allah boleh faham. Jadi untuk subtopik iaitu yang pertama perbiasaan cahaya. Ini adalah takrifan dia. Dia modul ni dia ada nota dan dia ada latihan sedikit. Jadi perbiasaan cahaya subtopik yang pertama, perbiasaan cahaya adalah disebabkan perubahan laju apabila merambat daripada medium yang mempunyai ketumpatan optik. Ini fokus dia ni. Ketumpatan optik. Dan ketumpatan optik ni tak sama dengan pembelajaran kita dalam subjek sains ketumpatan yang biasa. Jisim bahagi dengan isi padu. Tak sama. Tak sama. Yang kita belajar iaitu ketumpatan. Ketumpatan optik berlainan. Ini contoh dia buat ni. Kelajuan cahaya ni. Merujuk kepada cahaya ni, merujuk kepada cahaya dan perbiasaan. Contohnya satu motor kan, motor kalau jalan clear dia laju je, jalan tidak sesak, kurang tumpat. Tumpat ni maksud dia tumpat optik optik. Fokus dia adalah optik. Jadi kelajuan cahaya adalah tinggi. Ini biasanya di ruang udara. Jauh daripada normal. Normal ni adalah garis normal. Ni garisan normal putus-putus ni. Garisan normal, kena ingat garisan normal ni adalah 90 darjah ataupun berserenjang dengan sempadan antara dua medium. Ini kita ada medium kaca dan udara. Kalau dia straight saja iaitu pada garisan normal ataupun 90 darjah ataupun berserenjang, dia tidak berlaku pembiasan. Tetapi kalau dia sengit macam ni, akan berlaku pembiasan. Ni sengit macam ni. Kalau sesak ni lebih tumpak. Maksudnya ketumpatan optik dia tinggi. Jadi kelajuan dia rendah. Cahaya dalam medium yang berketumpatan tinggi, sama ada kaca, air, itu ketumpatan dia lebih tumpat. Jadi kelajuan dia rendah. Kelajuan dia rendah. Jadi kalau pembiasan dia adalah mendekati garis normal. Ini mendekati garis normal. Kemudian, dalam bab subtopik yang pertama ni kita jumpa satu formula, indeks biasan cahaya.
Indeks biasan iaitu N. Okay, dia tak ada unit. N ni nilai dia hanya nombor semata-mata. Dia tak ada apa tu macam Pascal lah apa semua macam apa tu sentimeter ke, dia tak ada unit. Okay, ini adalah formula indeks biasan sebenarnya menepati hukum Snell. Ini hukum Snell dia menyatakan iaitu berkaitan dengan indeks biasan. Yang mana I itu adalah sudut tuju, R adalah sudut pembiasan. Okay. Okay, pada masa sama ini adalah indeks biasan juga, tetapi C ini merujuk kepada laju cahaya dalam vacuum. Okay, dalam udara 3/10 kuasa 8 meter per saat. Ini laju cahaya dalam medium. Medium berketupatan optik tinggi. Okay. Okay, pada masa yang sama ada formula juga iaitu N indeks biasan. Kita ada D besar yang D kecil. D besar dalam nyata, D kecil dalam ketara. Okay, ni formula satu-satu ditunjuk. 1, 2, tapi dia semua N. Okay, N. Okay, lepas tu yang terakhir 1% C. Kalau jumpa macam ni 1 ni, maksudnya C itu adalah sudut genting. Okay, sudut genting. Yang ni kita jumpa ni, okay, formula ni dalam pantulan dalam penuh. Okay. Okay, penggunaan rumus indeks biasan. Okay, ini ni dia sukira ni. Okay, penggunaan rumus. Ini udara dengan kaca. Ini sudut tuju. Ini sudut bias. Okay, ini kena tentukan. Ini adalah sudut tuju 45. Sudut biasan bukannya 30. Bukannya dekat luar, dekat dalam ni. 30 ni sebenarnya kat dalam ni. Okay, ni kelajuan cahaya. Okay, dalam udara, kelajuan cahaya dalam kaca, dalam medium. Rendah. Dia slow sikit. Yang ni 3, yang ni 2. Okay, dia slow. Okay, ini ada latihan. Ini kena buat. Okay, kena buat. Ini pula, ini sebenarnya dalam nyata, dalam ketara. Rujuk buku teks, mana satu dalam nyata, mana satu dalam ketara. Okay, ini adalah C. Okay, C ini adalah merujuk kepada sudut genting. Okay, sudut genting. Okey, ni pun kena cari takrifan dalam buku teks apa yang dimaksudkan sudut genting, iaitu sudut pembiasan 90 darjah. Tengok sudut biasa ni 90 darjah. Okey, 90 darjah, jadi sudut tuju ni akan jadi sudut genting. I sama dengan C, sudut genting. Okey, ada latihan. Ini kena buat. Kena buat. Okey, nombor 2 kena buat. Nombor 3 kena buat. Okey, itu dalam modul. Okey. Kemudian rajah sinar untuk dalam nyata dan dalam ketara. Okey, ni tengok mana satu dalam nyata dan ketara, boleh rujuk buku teks. Ada latihan juga. Okey, kena lakar sinar. Boleh rujuk buku teks. Senang je sebenarnya ni. Okey, lakar, sinar. Ada anak panah, mesti ada anak panah. Okey, anak panah. Okey, subtopik yang kedua, pantulan dalam penuh. Okey, pantulan dalam penuh, sudut genting. Okey, sudut genting ni kena ingat takrifan dia. Okay, sudut tuju. Sudut genting ni adalah sudut tuju. Tetapi syarat adalah, okay, syarat dia adalah sudut pembiasan, okay, dalam medium yang berketupatan lebih rendah, okay, sama dengan 90 darjah. Sudut bias 90 darjah, sudut pembiasan 90 darjah. Jadi sudut tuju tu dikira sebagai sudut genting. Okay. Fenomena yang melibatkan pantulan dalam penuh. Okey, ini pelangi, okey, logam maya. Okey, logam maya. Sebenarnya semua ni semua dah kita dah bincang dah kan dalam kelas. Okey, aplikasi pantulan dalam penuh. Okey, ini gentian optik ni siapa yang pakai internet dekat rumah apa tu daripada TM, apa tu Unify, okey. Unify ataupun Celcom Fiber ke Digi Fiber ke Maxi Fiber ke, inilah gentian optik. Okey, teknologi baru. Okey, dulu zaman cikgu dulu dia hanya pakai kabel telefon. Internet pakai kabel telefon. Internet pakai kabel telefon saja. Kabel telefon nak buka internet sangat lambat. Okey, nak kena connect dulu, lepas tu tunggu tu baru boleh. Okey, dulu kelajuan dia sangat perlahan. Okey. Selepas teknologi gentian optik, kelajuan memang laju lah. Sekarang kita buka Facebook video tak ada masalah. Dulu nak buka video tak boleh. Okey, kemudian ada latihan. Okey, latihan. Okey, sama juga kena buat.
Okey. Subtopik yang ketiga iaitu pembentukan imej oleh Kanta. Okey, untuk yang ini kena fokus sedikit. Yang ini memang kena banyak ulang kaji. Okey, kena banyak ulang kaji sebab memerlukan kefahaman berkaitan beberapa perkara lah. Yang berkaitan iaitu gambar Rajasina. Yang ada anak panah ni, ini adalah gambar Rajasina. Okey, gambar Rajasina. Lepas tu ini takrifan dia, pusat optik yang mana satu, paksi utama. Ini membantu untuk kita jawab soalan sebenarnya. Okey, kalau soalan tu dia bagi tahu jarak objek, kita tak tahu mana satu jarak objek. Okey, sebab tu kita kena hafal juga ataupun ingat. Okey, takrifan bagi gambar Rajasina. Okey, yang mana satu imej, mana satu objek, mana satu panjang fokus, apa dia yang dimaksudkan dengan fokus, titik fokus. Okey. Ini contoh, dia bagi contoh. Lepas tu ini ada latihan. Okey, gambar Rajasina, ini lukis. Macam mana nak lukis? Ini boleh rujuk buku teks. Memang ada dalam buku teks, cuma cuba lukis balik. Okey, ikut peraturan gambar Rajasina. Macam mana nak lukis melalui titik fokus, okey, melalui paksi Kanta. Okey, ini cuba ulang kaji balik. Okey, ciri-ciri imej ni lukis gambar Rajasina, lepas tu ciri-ciri imej. Semua ni ada dalam buku teks. Okey. Cuma nak latih tangan. Okey, latih tangan guna pembaris, guna pensel lah kalau boleh. Okey, untuk cara melukis gambar Rajasina. Okey, kemudian kita ada formula, okey, pembesaran linear. Okey, pembesaran linear, H ni merujuk kepada height tinggi, okey, ketinggian iaitu I ni imej, O ni adalah objek. Ketinggian imej, ketinggian objek. Pada masa sama, pembesaran linear juga kita boleh gunakan jarak imej dengan jarak objek. Okey, jarak imej dan jarak objek. Jarak imej bahagi dengan jarak objek. Sama juga kelas sebelum ni cikgu dah tunjukkan. Okey, cikgu dah tunjukkan, tak susah pun, senang sahaja. Cuma hati-hati semasa pengiraan penggunaan simbol positif dengan negatif. Okey, mengikut jenis Kanta. Okey, mengikut jenis Kanta. Kanta cekung. Okey, Kanta cekung. Kanta cekung dia negatif. Okey, negatif dari panjang fokus dia. Okey, panjang fokus. Sini formula panjang fokus tak ada. Dia tak masuk kat sini. Sekejap kita tengok. Panjang fokus 1 per F sama dengan 1 per U bahagi tambah 1. Ni. Okey, formula Kanta nipis. Subtopik yang keempat. Okey, 1 per F. Okey, 1 per U tambah 1 per F. 1 per V. Jadi F ni merujuk kepada panjang fokus. U merujuk kepada jarak objek. V merujuk kepada jarak imej. Jadi kalau kita biasa buat latihan, okey, menggunakan formula ni kita akan ingatlah U apa, V apa, F tu apa. Okey. Dan simbol ni cikgu bagi tahu ni positif dengan negatif. Ingat, penggunaan simbol negatif adalah untuk Kanta cekung. Okey, Kanta cekung sifat dia adalah mencapah. Okey, mencapah. Sinar cahaya tu dia mencapah, dia terbuka. Okey. Kalau Kanta cembung dia menumpu. Okey, dia menumpu. Okey. Lepas tu negatif ni juga memberi makna kepada V, iaitu kepada imej. Okey, imej nyata, imej maya. Untuk Kanta ni, imej nyata berlawanan sisi dengan objek. Berlawanan sisi. Okey, berlawanan sisi maksudnya kalau duduk sebelah kiri, objek sebelah kiri, imej sebelah kanan. Okey, kalau objek di sebelah kanan, imej di sebelah kiri. Dia berlawanan. Okey, kedudukan dia berlawanan. Kalau maya pula, okey, bagi Kanta ni bagi Kanta, merujuk Kanta, cermin dia lain. Okey, untuk Kanta, okey, kalau maya sama sisi dengan objek. Maksudnya kalau objek di sebelah kiri, pembentukan imej pun adalah di sebelah kiri. Kalau objek di sebelah kanan, imej pun terbentuk di sebelah kanan. Dia sama, okey, sisi dengan objek. Jadi simbol negatif. Ni untuk Kanta. Kena fokus yang ni Kanta. Sebab dia berbeza, berlawanan dengan cermin. Kita subtopik yang terakhir itu cermin. Okey. Ada latihan juga. Okey, Kanta cembung nipis mempunyai panjang fokus 10, jarak objek adalah 15 cm, tentukan. Okey. Lepas tu ada soalan yang kedua. Okey, peralatan optik. Okey, subtopik yang kelima. Okey, peralatan optik. Contoh, okey, contohnya ini guna Kanta. Okey, Kanta apa? Kanta cembung. Okey, ini nak biasa dia nak check
apa tu, siapa yang pakai spek mata biasalah pergi kedai spek mata kan. Dia nak tengok kita punya power berapa kan. Kuasa kanta kita untuk cermin. Okey. Ini mikroskop untuk melihat objek seni, iaitu objek yang sangat kecil. Okey, objek yang sangat kecil. Okey. Kemudian ni pun sama, mikroskop, teleskop nak tengok objek yang jauh. Okey, objek yang jauh. Jadi kita ada dua, tengok ni mikroskop majmuk dengan teleskop. Cikgu ada bagi latihan dan kita ada buat kelas. Okey, berkenaan dengan ini. Okey, ini perbezaan antara dua mikroskop. Jadi ni semua ni untuk ulang kaji. Nota untuk ulang kaji. Okey, untuk faham dan ingat. Okey, ini perbezaan kalau kita lukis secara gambar rajah sinar. Okey, lukis gambar rajah sinar. Okey, kemudian. Okey, next teleskop. Ni bawah ni nak kena buat apa ni cikgu bawah ni? Okey, bawah ni lukis balik yang atas. Sebenarnya dia nak latih supaya kita biasa dengan ni lukisan. Okey, lukis gambar rajah sinar. Kalau pergi sini kat mana nak pergi? Jadi ada latihan tangan. Bukan kita tengok. Tengok ni tidak memberi kefahaman sepenuhnya. Okey, jadi tengok, faham dan cuba lukis balik. Okey, cuba lukis balik, ikut je. Jadi boleh memberi kefahaman kepada kita. Okey. Sama juga dengan bawah ni pun sama. Kena lukis balik. Okey. Next. Okey, aplikasi kanta bersaiz kecil dan teknologi peralatan optik. Ini biasanya dalam handphone kita yang paling dekat. Telefon kita ada kamera. Sangat canggih sekarang sangat canggih. Cikgu daripada zaman dulu mana ada kamera lah. Handphone tak ada. Tak ada pun handphone. Dulu handphone, zaman dulu cikgu handphone besar-besar kan. Okey, sekarang dah canggih. Cikgu melalui zaman, zaman daripada zaman biasa sehingga zaman yang berteknologi tinggi sekarang. Kamu sekarang lahir dah besar-besar tengok, dah ada semua teknologi ni semua dah ada. Okey. Okey, kemudian okey, ini subtopik yang ke-6. Okey, cikgu tak buat kelas tapi cikgu bagi video dan video itu sebenarnya pendek dan boleh faham. Okey, senang untuk faham. Okey, jadi ini adalah pembentukan imej oleh cermin. Okey, cermin, jadi cermin ni yang sebelum ni adalah kanta, ini cermin. Cermin ni apa yang kita tahu, cermin yang kita nak sikat rambut apa semua kan, nak tengok muka kita, itu cermin kita panggil cermin satah. Cermin satah, dia straight saja, cermin satah. Kalau kita tengok cermin tu, kita angkat tangan kanan, okey, dalam cermin tu imej kita objek, dalam cermin tu imej. Kita angkat tangan kanan, dia angkat, imej tu angkat tangan kiri. Okey, jadi ciri imej tu kita panggil songsang sisi. Okey, songsang sisi. Jadi pembentukan imej oleh cermin sfera. Okey, sfera ni bulat. Okey, bulat. Jadi cermin dia ambil sikit je. Curve je. Okey, dia ambil sikit saja. Jadi ini contohnya kalau dalam ni. Ini permukaan memantul. Jadi cermin ni dia pantul kat sini. Ini dia pantul dekat luar. Jadi ini adalah cekung, ini adalah cembung. Okey, ini cekung. Okey, cermin cekung. Cekung kan? Cekung. Tak boleh nak lukis ini. Okey, ini cembung. Ini cembung. Kalau kita lukis macam ni lah, cembung. Ini cekung. Okey. Jadi ini medan penglihatan bagi jenis cermin. Kalau satah, ini satah. Cermin rumah kita satah lah. Okey, cermin satah. Okey, ini perbezaan gambar rajah sinar di antara cermin cekung dan cermin cembung. Okey, cekung dengan cembung. Cuma kena ni cermin. Dia berbeza dengan kanta. Kanta ni adalah dia boleh tembus. Okey, boleh tembus. Tapi cermin ni dia memantul. Cermin dia memantul. Garisan putus-putus ni maksud dia adalah sinar ni dia tak nampak pun. Dia tak wujud. Kalau kita suluh dengan lampu, dia tak wujud pun ni. Garisan putus-putus. Cuma garisan putus-putus ni membantu untuk kita melukis pantulan cahaya ni. Pantulan gambar rajah sinar ni. Okey. Jadi ingat, dalam gambar rajah sinar sebelum ni, ke atas ni pun sama. Kalau garisan putus-putus, ni macam ni kan. Garisan putus-putus ni sebenarnya garisan yang kita tak nampak. Okey, yang kita tak nampak. Sama juga imej. Imej yang ni pun dia imej ini yang kita nampak. Ini yang kita macam mana Ini yang kita nampak imej. Ini yang sebenarnya yang kita tak nampak ni.
Okey, tetapi berlaku pembesaran dekat sini. Okey, pembesaran dekat sini. Lagi dalam buku teks ada banyak ni. Tengok dalam buku teks gambar Raja Sina sini dia tak ada sebab dia suruh kita lukis ni kan. Kalau garisan putus-putus tu sinar cahaya itu adalah sinar cahaya yang kita tak nampak. Okey, tetapi dia membantu kita untuk melukis gambar Raja Sina seterusnya. Okey. Kita sambung sikit lagi ni. Sebelah 25 dah nak habis. Okey, kemudian ini ada gambar Raja Sina yang perlu kamu lukis. Sama juga rujuk buku teks. Okey, rujuk buku teks. Memang kena latih untuk melukis. Okey, latih kena lukis. Okey, ini aplikasi cermin. Okey, dalam kehidupan harian. Okey, harian. Okey. Jadi untuk modul yang ini, sesiapa yang ada printer tak ada masalah boleh print dan boleh buat. Siapa yang tak ada printer, okey, tak ada printer, tak payah salin soalan. Okey, cukup dengan merujuk nota ni ataupun modul ini dalam guna handphone, tetapi kena buat jawapan dia kena buat dalam buku latihan. Bagi tahulah tajuk dia mestilah modul latihan modul ke-6 bab muka surat tu penting. Ni cikgu ada letak muka surat ni. Okey, ni muka surat 12. Okey, cuma kalau yang tak ada printer dia, mungkin ni kena tekap ke macam mana ke. Sebab ini kena tu asalkan ada ni. Okey, lukis lah. Okey, terpaksa lukis je ni. Okey, lukis balik. Siapa yang tak ada printer? Tapi kalau soalan yang ayat-ayat tu tak payah salin soalan. Hanya tulis jawapan sahaja. Okey, siapa-siapa ada masalah boleh tanya cikgu lah. Okey, ini modul yang ke-6. Cikgu dah masuk dalam Google Classroom. Okey, Google Classroom. Okey, jadi aktiviti minggu ni okey, untuk settlekan siapkan modul yang ini sahaja sehingga ke hari Khamis. Jadi cikgu tak akan buat kelas selepas ni. Cikgu hanya ambil kehadiran sahaja. Selesaikan modul ini sehingga hari Khamis. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okey. Jadi sekarang boleh rujuk. Okey, boleh rujuk chatting isi kehadiran pada hari ini. Okey. Kita dah nak habis ni. Isi kehadiran. Lepas tu cikgu cek siapa yang dah isi, siapa yang tak isi. Lepas tu kelas kita selesai untuk hari ini. Okey, modul cikgu dah upload. Sekejap, cikgu dah upload ke belum Okey. Pada masa yang sama, pada masa yang sama, sementara diisi kehadiran tu, okey. Okey, pada masa yang sama, sebenarnya setiap kelas cikgu ada buat rakaman. Okey, buat rakaman. Jadi, boleh buka channel cikgu tu. Okey, channel cikgu tu adalah cuma cikgu tak susung sangat. Cikgu tak susung lagi. Kalau playlist ni sebenarnya cikgu susung hanya ni. Baru bab yang ke-6. Okey, untuk tingkatan 4. Ini siapa yang nak tengok video cikgu lah. Sebenarnya dekat YouTube ada banyak video cikgu-cikgu lain. Setiap orang kefahaman dia berbeza. Jadi terpulanglah untuk ulang kaji. Sumber ada. Terpulang kepada diri masing-masing untuk buat ulang kaji. Ini sebenarnya video-video rakaman-rakaman kelas. Cuma cikgu lambatlah daripada bab 1 ada. Ni bab 1 tapi tak semualah subtopik. Ada yang cikgu buat kelas, ada yang ada masalah cikgu tak upload. Okey, ada audio tak ada, cikgu tak upload juga. Jadi tak lengkap lah. Tetapi kelas kita daripada bab 1, lepas tu kita buka sekolah, PDP bersemuka. Jadi PDP bersemuka cikgu tak buat video lah. Okey, kalau PDP bersemuka cikgu tak buatlah video. Okey. Okey, jadi isi kehadiran. Mohon isi kehadiran. Okey, mohon isi kehadiran pada ruangan chatting. Okey, pada ruangan chatting. Isi kehadiran. Cikgu nak semak kehadiran berapa orang yang dah isi.
Kehadiran hari ini. Kehadiran hari ini. Okey. Untuk kehadiran cikgu ada buat rumusan kehadiran. Okey. Daripada awal-awal kelas. Ya, cikgu nak tengok kehadiran pada hari ini. Hmm. Analisa kehadiran. (650). Okey. Saya tengok kehadiran hari ini 22/8. Okey, 22/8. Okey, cikgu panggil nama Cikgu panggil nama yang belum isi. Yang belum isi Ahmad Aikal, Azlin Sofia, Nur Syahira dan Nurul Ain Syafirah. Okey, itu yang belum isi. Okey, 2 orang lagi belum isi. Okey, 2 orang lagi. Okey. Kalau tak ada soalan, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Okey, minggu depan perbincangan modul. Cikgu akan tanyalah. Contoh cikgu panggil nama. Okey, Azlin Sofia. Okey, soalan nombor 1 macam mana? Jadi buka mikrofon. Jawablah soalan. Dan kita akan bincang pada kelas minggu hadapan. Minggu hadapan. Jadi 1 minggu ni untuk selesaikan modul. Selesaikan modul. Ada soalan lain sebelum kita cut kelas kita pada hari ini? Kita stop untuk kelas kita pada hari ini. Ada sebarang soalan ataupun cadangan? Soalan ke, cadangan ke? Lama. Hari ini adalah 5/8. Hari ini adalah kehadiran hari ini 25, 2 orang tak ada. Kalau ikutkan kita ada 26. Kalau tak ada, setakat itu saja kelas. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan 1 minggu daripada sekarang, kita akan buat perbincangan untuk modul. Terima kasih. Bye-bye.